Anda bersama saya Amira Iza dan ini berita utama malam ini. Singapura akan kemaskini garis panduan untuk pertubuhan jagaan masyarakat yang mungkin saksikan gaji bagi 23,000 pekerjanya meningkat 7%. Pemerintah berikrar untuk meningkatkan sokongan kepada golongan peniaga tempatan untuk berkembang ke luar negara. Amerika Syarikat dan Iran mulakan pusingan kedua rundingan di Geneva untuk cuba huraikan pertikaian mengenai program nuklear Tehran. Salam sejahtera. Umat Islam di Singapura akan mula berpuasa lusa 19 Februari. Berikut ini kami bawakan pengisytiharan awal Ramadan oleh Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab, anak bulan Ramadan tidak berada di atas ufuk Singapura ketika matahari terbenam petang tadi, kerana bulan telah terbenam 4 minit lebih awal daripada matahari. Ini berarti esok adalah hari pencukup bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Oleh yang demikian, sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah jatuh pada lusa Khamis bersamaan 19 hari bulan Februari tahun 2026. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada sekalian umat Islam Singapura selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan keihsanan dari Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang ini untuk menjadi Muslim yang lebih cemerlang dengan ketekunan beribadah dan juga dengan kesyukuran, keihsanan, kesopanan dan kesantunan dalam urusan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikan kita dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura akan mengemaskini garis panduan untuk pertubuhan jagaan masyarakat yang mungkin menyaksikan gaji tahunan bagi majoriti 23,000 pekerja dalam sektor tersebut meningkat sebanyak 7% atau lebih. Dana 100 juta dolar juga bakal diagihkan sebagai sokongan kepada pertubuhan-pertubuhan itu. Ini bagi membiayai kos operasi yang meningkat. Langkah tersebut diambil di tengah-tengah keperluan untuk mengekalkan kaki tangan dalam sektor jagaan masyarakat seiring dengan meningkatnya permintaan bagi khidmat sedemikian. Pertubuhan jagaan masyarakat di Singapura menyediakan khidmat seperti pusat peralihan sementara selepas pesakit keluar dari hospital hinggalah kepada khidmat rawatan di rumah bagi warga emas. Sedang Singapura menuju ke arah status penduduk sangat berusia dengan 1 daripada 5 dijangka berusia 65 tahun atau lebih banyak khidmat sedemikian perlu disediakan. Bagi meringankan sebahagian tekanan yang timbul, garis panduan gaji baharu untuk kira-kira 23,000 pekerja jagaan masyarakat akan dibentangkan dalam bulan-bulan mendatang, termasuk juga melaksanakan peningkatan gaji menjelang awal tahun depan. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung membuat pengumuman itu semasa berkunjung ke Hospital St. Luke dan Hospital Alexandra siang tadi. I hope that with this move, we continue to make healthcare an attractive career in every part of healthcare, whether it's acute hospital, outpatient, or in a community care settings. That way, I hope more people will join healthcare to do this very meaningful work for Singaporeans. Pemerintah berikrar untuk meningkatkan sokongan kepada golongan peniaga tempatan untuk berkembang dengan lebih mampan di seberang laut. Ini sedang lebih banyak Dewan Perniagaan meminta bantuan bagi perusahaan kecil dan sederhana atau SME menebarkan sayap ke luar negara di tengah-tengah perang dagang serta perubahan deras teknologi.
Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong berkongsi bahawa pemerintah akan membantu SME memperdalamkan aktiviti mereka dalam pasaran luar sedia ada, di samping mengharungi sekitaran kawal selia yang berbeza. Beliau berkata memperluas dan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas, membangunkan bentuk kerjasama yang baharu serta memperkukuh hubungan dengan rakan-rakan kerja di pelbagai rantau yang berbeza akan membuka lebih banyak peluang pasaran bagi perniagaan Singapura. Pada masa yang sama, ia juga akan mempelbagaikan pasaran dan rantaian bekalan serta meningkatkan daya tahan. DPM Gan berkata demikian semasa berucap di acara jamuan sempena Tahun Baharu Cina, anjuran Dewan Perniagaan dan Perusahaan Cina Singapura. Ia juga diadakan bagi meraikan ulang tahun yang ke-120 Dewan tersebut. Dan sempena acara itu, mereka yang hadir turut bertukar-tukar pandangan mengenai rancangan pemerintah untuk memberi lebih banyak tumpuan kepada teknologi AI serta melabur ke dalam golongan pekerja agar pertumbuhan ekonomi dapat menyediakan pekerjaan serta laluan kerjaya yang mampan. Dan Singapura juga sedang meningkatkan usaha untuk membantu syarikat-syarikat tempatan berkembang ke Timur Tengah. Pusat Enterprise SG yang baharu di Dubai merancang untuk mengaturkan sekitar 150 sesi nasihat dan 30 projek merentasi sektor utama. Ini saudara termasuk bagi prasarana, hartanah serta khidmat berasaskan teknologi. Dan langkah ini diambil kerana lebih banyak syarikat kini melirik rantau tersebut untuk peluang-peluang baharu. Satu ufuk baharu bermula di Arab Saudi. Negara itu ingin mengurangkan kebergantungannya terhadap minyak. Sasarannya untuk mempelbagaikan dan melabur dalam projek-projek prasarana dan bandar baharu. Tahun lalu, Riyadh menganugerahkan kontrak projek bernilai $248 bilion di Bandar Qiddiya. Salah satunya diberikan kepada sebuah firma reka bentuk kecil dari Singapura bagi sebuah taman tema yang baharu. The competition was tough. We are probably one of the 7 competitors that participated in the tenders. We pitched with a different value proposition, and for that we were trying to pitch with an integrated solution from end to end. Bandar Qiddiya adalah kira-kira separuh daripada saiz Singapura dan ia akan menjadi taman tema dan tempat hiburan menjelang tahun 2050. Enterprise SG berkongsi asas sedang diletakkan bagi kerjasama selanjutnya seperti pembangunan prasarana. As the Singapore companies land on hospitality projects, hotel developments, resort developments, be it in Qiddiya, be it in other places, they will be creating jobs for Singaporeans, and these Singaporean talent will be able to come to the region, develop new skill sets by managing local talent. Di Emiria Arab Bersatu UAE, permintaan pengguna yang kukuh mendorong sebuah syarikat Singapura untuk berkembang ke zon dagangan bebas. Mereka membawa masuk telefon lama dan rosak dan memberinya kehidupan baharu. Zon itu terletak berdekatan dengan lapangan terbang, menyediakan pengaliran barangan yang mudah dan cepat. Dengan ruang baharu ini juga, mereka boleh memulihkan sehingga 6 juta peranti lama setiap tahun. Saudara, teknologi kini berkembang dengan sangat pantas berbanding sebelum ini. Dan lantas, Pertubuhan Hak Milik Intelektual Sedunia atau WIPO menggesa pelbagai pemerintah supaya melabur dalam kemahiran, prasarana moden dan sistem hak milik intelektual. Perinciannya selepas ini. Selamat bertemu kembali. Amerika Syarikat dan Iran mengadakan pusingan kedua rundingan di Geneva hari ini untuk cuba menghuraikan pertikaian mengenai program nuklear Tehran dan bagi mengelakkan konflik ketenteraan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata bahawa beliau akan terlibat secara tidak langsung dalam rundingan tersebut sambil memberi amaran kepada Iran tentang padahnya jika Tehran tidak bersedia mencapai kesepakatan. Diplomat tertinggi Iran Abbas Araghchi sebelum ini bertemu dengan Rafael Grossi, Ketua Badan Pemantau Nuklear PBB iaitu Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Agensi itu mendesak agar diberi akses kepada kemudahan nuklear Iran yang diserang oleh Amerika dan Israel pada Jun lalu. Rundingan nuklear antara Amerika dan Iran digantung selepas serangan tersebut dan hanya disambung semula baru-baru ini.
Washington sedang berusaha untuk mengehadkan stok peluru berpandu Tehran, manakala Iran berulang kali menepis untuk membincangkannya. Saudara, teknologi kini berkembang dengan sangat pantas berbanding sebelum ini. Namun sama ada ia mendorong pertumbuhan jangka panjang atau tidak bergantung kepada langkah yang diambil negara masing-masing untuk menyerapnya. Dalam laporan terbaharunya, Pertubuhan Hak Milik Intelektual Sedunia atau WIPO menggesa pelbagai pemerintah supaya melabur dalam kemahiran, prasarana moden dan juga sistem hak milik intelektual. Ini agar dapat terus ikut bersaing sedang inovasi berkembang merentasi sempadan pada kadar yang sangat pantas. Laporan WIPO itu menyorot hakikat bahawa walaupun inovasi dahulunya mengambil masa selama beberapa dekad untuk berkembang, ia kini boleh sampai kepada pengguna di merata dunia dalam beberapa hari sahaja. Jurang penggunaan antara negara juga semakin mengecil. Sesetengah ekonomi Asia kini menggunakan alat digital tertentu secara intensif dan idea baharu juga merebak dengan semakin pantas merentas sempadan 2 kali lebih cepat berbanding 50 tahun lalu. Dan kebanyakan inovasi bagaimanapun masih diterajui sebilangan negara maju. Technological knowledge spreads faster than it ever did, but it still remains quite concentrated in the world. In fact, technologies themselves have spread more widely than the underlying knowledge needed to create them. Agensi PBB itu menyatakan sejauh mana teknologi berkembang bergantung kepada 4 faktor. Yang pertama, jenis teknologi itu sendiri. Kedua, kos dan kelajuan pengaliran maklumat. Ketiga, keupayaan negara untuk menyerap teknologi baharu, menerusi pendidikan, kemahiran serta kajian dan pengembangan R&D. Dan terakhir, kekuatan dasar awam dan sistem hak milik intelektual. Kesatuan Eropah EU mengesahkan bahawa ia akan menghadiri mesyuarat pertama Lembaga Keamanan yang dipengerusikan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, tetapi bukan sebagai anggota lembaga tersebut. EU menekankan pihaknya hadir hanya sebagai pemerhati khusus bagi agenda terkait dengan pembinaan semula dan pemulihan Gaza. EU merupakan di antara sekutu barat yang prihatin mengenai peranan Lembaga Keamanan yang semakin berkembang melangkaui Gaza dan menjadi pesaing PBB. Mesyuarat tersebut dijadual berlangsung pada Khamis ini di Washington. Tariq Rahman, pemimpin Parti Nasional Bangladesh BNP, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri baharu negara itu menyusuli kemenangan besar parti pimpinannya dalam pilihan raya minggu lalu. Encik Tariq adalah Perdana Menteri lelaki pertama Bangladesh dalam tempoh lebih 3 dekad. Penggal jawatan beliau adalah untuk selama 5 tahun. Presiden Bangladesh mengendalikan majlis angkat sumpah itu di Dewan Parlimen Nasional di Dhaka. BNP dan perikatannya memenangi 212 daripada 350 kerusi dalam Parlimen Bangladesh. Di Malaysia, 5 sekeluarga ditemukan maut dipercayai akibat dibunuh di sebuah rumah di Kuantan, Pahang pagi tadi. Mangsa terdiri daripada 2 kanak-kanak perempuan yang berusia 3 dan 4 tahun, selain pasangan ibu bapa beserta nenek mereka. Seorang lelaki berusia 32 tahun dipercayai menikam anggota keluarganya dengan senjata tajam sebelum bertindak mencederakan dirinya sendiri. Siasatan awal turut mendapati bahawa lelaki itu baru sebulan kembali ke rumah keluarga selepas berhenti kerja di Selangor. Sekembali berita selepas ini, saudara, kami bawakan usaha seorang pekerja di Pusara yang menawarkan khidmat penghantaran ulang alik ke kubur secara percuma. Ikuti butirannya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Berikut ini, saudara, kisah seorang wirawan melihat warga emas dan anak kecil berjalan kaki dari perhentian bas ke pusara orang yang dicintai di bawah terik matahari ataupun deras hujan, mendorong Encik Izzat Rohaizal untuk memulakan khidmat penghantaran ulang alik ke pusara aman dan pusara abadi menaiki van. Wartawan Nur Hilmi Hakim mengikuti usaha kemanusiaan beliau di Kompleks Perkuburan Choa Chu Kang.
Pada sebelah malam, Encik Izzat Ruhaizat menguruskan kerja-kerja seperti memasang dapur kubur dan membersihkan pusara. Sejak minggu lalu pada waktu pagi, beliau memikul tanggungjawab tambahan namun secara sukarela. Dari tempat letak kereta hadapan Masjid Pusara Aman, beliau menawarkan khidmat penghantaran ulang-alik ke kubur secara percuma. Ini bagi memudahkan sesetengah pengunjung untuk ke Pusara Aman dan Pusara Abadi. Saya dapat lihat yang kebanyakan kita punya komuniti tak ada kenderaan nak ziarah kubur. Kawasan kubur ni ada orang tak tahu mana nak cari, mana nak pergi. Sekarang Pusara Abadi punya tempat masuk utama tu dah dikepung. Nak masuk daripada tempat yang jalan baru tu perlu tembus daripada Pusara Aman lah. Nak jalan akan makan dalam setengah jam lah. Pemilik R8 Services menawarkan khidmat itu dari 10 pagi hingga 4 petang pada setiap hari Rabu hingga Ahad dan tempahan tidak diperlukan. Usaha ini dapat dijayakan dengan sokongan masyarakat. Menerusi kempen mengumpul dana Go Get Funding yang dijalankan Encik Izzat tahun lalu, beliau telah meraih sumbangan lebih $5,500 daripada masyarakat. Ini dapat membiayai sebahagian kos untuk membeli kenderaan dan selebihnya ditanggung oleh Encik Izzat sendiri. Kami tak ambil apa-apa bayaran. Kita pun tak nak waris beri kita apa-apa bayaran. Kita sediakan tabung. Siapa nak sumbang boleh sumbang. Kita tak minta apa-apa. Beliau bahkan meminjamkan beberapa kelengkapan membersihkan kubur seperti pemotong rumput jika diperlukan. Usaha sebegini amat dialu-alukan para pengunjung. Saya sangat bersyukur kerana ada bas inilah. Bukan setakat kita dapat pergi tempat yang kita nak tujukan, tapi dapat juga tarik kubur yang kita nak cari pun dia bantu juga untuk mencarinya. Jadi kalau tak ada, kita kena mungkin jalan pusing sana pusing sini. Dari masjid nak datang sini bukan dekat. Jalan lagi panas, tempat jauh. Kalau tak ada memang susah. Memang banyak membantu, especially pada orang-orang yang tak ada kereta tu kan. Dia boleh hantar kita berapa banyak kubur yang kita nak pergi. Kalau kita naik teksi kan tengok dah berapa banyak tu. Teksi nak kena tunggu berapa lama. Semangat ihsan yang tidak mengenal latar belakang mendorong beliau berkhidmat kepada semua masyarakat, termasuk bukan Melayu Islam. Meskipun khidmat percuma ini baru sahaja bermula, Encik Izzat sudah memikirkan cara dan peluang untuk meluaskan lagi inisiatif ini. Jika permintaannya baik, beliau sudah merancang untuk mendapatkan van yang lebih besar yang boleh muat lebih 20 penumpang. Dan beliau juga bukan sahaja akan mengambil penumpang dari depan masjid sahaja seperti di sini, tetapi mungkin di stesen MRT Chua Chu Kang yang berdekatan. Memandangkan permintaan bagi khidmat membersihkan kubur agak tinggi pada awal Ramadan ini, beliau merehatkan khidmat penghantaran itu dahulu. Encik Izzat akan menyambung semula perkhidmatan itu pada 4 Mac nanti. Persembahan tarian singa, juada tradisional serta kunjungan membeli belah untuk membeli pakaian baharu. Demikian antara beberapa cara rumah-rumah rawatan di Singapura menghiburkan para penghuni sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Ini sedang sekitar 90% penghuni dijangka kekal dalam jagaan mereka semacam tempoh perayaan kali ini. Ketukan gendang dan aksi gerakan tarian singa. Bagi lebih 270 penghuni di rumah rawatan NTUC Health di Jurong West ini, persembahan tersebut adalah antara acara utama bagi tahun ini. Ia adalah sebahagian daripada usaha pihak NTUC Health untuk memastikan para penghuninya tidak terlepas peluang untuk menyambut Tahun Baharu Cina. Sedang di pusat-pusat serupa kendalian Hospital Kwong Wai Shiu pula, juada tradisional yang disesuaikan khusus untuk warga emas dihidangkan bagi membangkitkan suasana perayaan. Sebilangan restoran di sini menggunakan dapur pusat demi memastikan kos mereka kekal rendah supaya para pengunjung juga dapat berjimat. Malah sebilangan pengendali mendedahkan bahawa mereka berjaya mengurangkan kos sehingga 25%.
Setiap tiba Tahun Baharu Cina, anggota keluarga berkumpul untuk menikmati hidangan yang tersedia. Lantas, tempahan di restoran-restoran melonjak naik. Misalnya, restoran di pusat beli belah Next di Serangoon ini sudah pun sekitar 90% ditempa menjelang musim perayaan. Trend tersebut semakin lumrah sejak beberapa tahun lalu bagi kebanyakan cabangnya di merata Singapura. Namun tidak bermakna pihak pengurusan mudah berpuas hati dengan meningkatnya perniagaan. The recent years, as you can see in Singapore, there's quite a few Chinese cuisine brands that's continuing to increase. So we wanted to give our customers more options and to make this market more competitive. So that's the reason why we're actually absorbing the costs and integrating like our supply chains and then to minimize the cost for our consumers. Restoran ini meningkatkan produktiviti dengan menggunakan model dapur pusat untuk menyiapkan makanan. Hasilnya, mereka dapat mengelak daripada menaikkan harga set menu yang ditawarkan sebanyak 3 hingga 5%. Ia merupakan antara contoh di mana restoran-restoran di Singapura membuat peralihan kepada cara-cara pengendalian baharu hanya untuk bertahan di tengah-tengah sekitaran F&B yang sangat bersaing. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.